Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadanil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersegeralah kamu memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disediakan syurga bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah seluas langit dan bumi. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah, para penonton yang menonton TV ini atau menonton siaran ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa memberkati pertemuan kita, kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, Nabi SAW doa dalam satu hadis, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umat aku di awal-awal pagi mereka. Alhamdulillah, musim PKP ni tuan-tuan, sejak daripada PKP yang pertama hinggalah PKPP, kita dapat lihat dan kita menyaksikan ramai yang tidur selepas daripada subuh. Sebab apa tuan-tuan? Sebab tak ada kerja nak buat. Jadi dia buat satu kerja yang tak ada pencen. Kerja yang tak ada pencen ni antaranya tidur, tak ada pencen. Antara kerja yang tak ada pencen lagi, kerja di rumah. Sebagai seorang isteri, seorang ibu, mempunyai tanggungjawab yang berat di rumah, termasuk suami, kerja yang tidak ada pencen, melainkan kita mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada kali ini saya nak kongsikan dengan tuan-tuan bagaimana Nabi SAW melakukan peristiwa penghijrahan daripada kota Mekah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Bila Nabi sampai saja di kota Madinah Al-Munawwarah, tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang orang tunggu? Orang bila angkat sumpah jadi Perdana Menteri, angkat sumpah jadi kerajaan, rakyat nak lihat apa yang dia nak bawa, apa yang dia nak sampaikan. Ucapan yang pertama daripada seorang pemimpin itu menjadi tanda tanya, dan itulah nilaian ukuran rakyat kepada beliau. Maka bila Nabi SAW sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, apa yang dinantikan oleh orang-orang yang ada di Madinah, termasuk Sayyidina Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam seorang Yahudi. Dia tidak beriman dengan Nabi ketika Nabi mai ke kota Madinah Al-Munawwarah. Pada ketika itu dia belum lagi meluk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau keluar beramai-ramai. Beliau mendengar bagaimana Nabi SAW menyampaikan ucapan yang pertama. Ucapan pertama yang dia dengar daripada baginda SAW, Nabi SAW sebut dalam satu hadis, Nabi kata ayyuhan nas. Nabi sebut wahai manusia. Ni kehebatan yang ada pada Nabi SAW. Tuan-tuan, musim PKP, daripada PKP yang pertama hinggalah PKPB, PKPP, kita pun tak tahu nak bunyi apa lagi lepas ni, wallahu alam. Macam-macam orang bubuh nama. PKP dia tulis ni macam-macam. Rakyat kita ni masya-Allah, dia kreatif, dia bagi nama macam-macam. Ala kulli hal, sejauh mana kita mendalami dan mempelajari untuk mengenali baginda SAW dalam tempoh cuti yang panjang yang Allah Ta'ala sebenarnya izinkan kita bersama dengan keluarga. Walau kita tidak berduit, tuan-tuan, tak bekerja, ada yang bergaji, ada yang tak bergaji, tapi jangan lupa, jangan hilang keberkatan dan pandangan Allah kepada kita. Kalau PKP ni tak ada duit, Allah tak pandang kita, habis 2 kali rugi. Orang Kedah kata naya. Naya nah. Nak masuk masjid pun tak boleh, lepas tu nak masuk syurga pun tak boleh lagi, naya. Baik. Jadi Nabi kata ayyuhan nas, wahai manusia. Ucapan Nabi masya-Allah tabarakallah, wahai manusia. Nabi panggil dengan panggilan yang manja. Wahai manusia, afshus salam. Nabi kata sebarkan salam di antara kamu. Jumpa bagi salam. Ni main rumah tak bagi salam lah. Jumpa pun, woi, pakai gitu ya. Tambah kalau buderian turun-turun tu, terus kata, weh, mangkuk betul hang ni noh. Makan derian tak habaq ni, mujuk aku lalu depan rumah hang. Salam tak bagi dah. Salam pun tak bagi dah. Jadi jumpa orang bagi salam. Afshus salam. Nabi suruh sebarkan salam. Assalamualaikum. Mendoakan kebaikan kepada orang.
dan orang tu jawab balik kepada kita, waalaikumsalam. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Nabi sampai di Madinah, Nabi sebut sebarkan salam. Dalam tempoh PKPP ni, walau kita berjauhan, kita tak bertemu, tapi jangan kita tidak bertegur sapa, jangan sampai kita masam muka. Kita teruskan sebarkan kebaikan di atas muka bumi ni, insya-Allah. Yang kedua, Nabi sebut wa at'imut ta'am. Nabi suruh beri makan. Apa saja ada makanan dalam rumah kita, kalau ramai kita bagi. Tak ada, kita bagi hak mana yang kita mampu. Contoh macam hari ni, kalau ramai rumah saya kan, saya tak ada pokok motan, pokok jiran ada. Rezeki. Kebetulan jiran kata, ambil lah ustaz. Kita pun alhamdulillah mempunyai jiran yang baik, satu nikmat yang besar dalam kehidupan kita. Kita kena usaha jadi jiran yang baik, insya-Allah Allah rezekikan kita jiran-jiran yang baik kepada kita, insya-Allah. Nabi kata wa at'imut ta'am, beri makan kepada orang. Bagi makan. Dalam musim PKPP ni ataupun musim PKP ni, berapa ramai orang yang menghabiskan duit dia untuk bantu orang ramai. Bantu orang ramai. Dia tahu dia sendiri ada keperluan, tapi waktu inilah nak melihat bagaimana orang yang ada sedikit kemampuan sentiasa membantu orang yang memerlukan. Kenapa? Atas dasar ukhuwah kemanusiaan, kasih sayang kita, dan Allah akan memberkati kehidupan kita dunia dan akhirat. Yang ketiga, Nabi sebut wasallu bil laili wan nasu niyam. Nabi kata bangun sembahyang malam ketika manusia sedang tidur. Ramai yang bangun malam tapi main handset, main WhatsApp. Ramai bangun main handset, tengok Facebook. Video kuliah yang aku rakam tadi, berapa dah like? Dia tengok dekat YouTube, Allah baru 30,000 view, dapat berapa ringgit? Ni hang duk kira duit ya. Hang duk kira duit. Bangun malam niat untuk apa? Bangun malam untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Paling-paling malas kalau hang balok liat terang mana pun. Kalau hang liat betul-betul macam rebau duduk dalam kubang orang heret, tak mau naik tu, liat betul-betul. Sekurang-kurangnya berdoa dan berzikirlah di tempat tidur kita. Yang lebih baik, kita bangun di waktu malam, solat 2 rakaat, lepas tu hang nak tidur, tu hang punya pasal. Subuh jangan tinggal. Ada orang bangun semayang qiyamul lail, masya-Allah tabarakallah, subuh tak semayang. Lepas tu duduk seronok, hari ni aku semayang tahajud. Lepas tu subuh semayang terkejut pukul 8. Jadi jaga hubungan kita dengan Allah. Wasallu bil lail. Nabi suruh semayang waktu malam. Sebab apa waktu malam? Nabi nak tengok kita mampu tak mampu bangun. Waktu tu orang tengah tidur, time sedap tidur, kita bangun ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan pahalanya sangat besar kalau kita nampak dan kita faham. Kemudian Nabi SAW sebut, kalau hampa buat benda-benda yang aku sebut tadi, Nabi kata tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk syurga dengan sejahtera. Hari ni ada orang boleh pergi masjid, ada orang tak boleh pergi masjid. Ada orang tak boleh pergi masjid sebab sakit. Ada orang tak boleh pergi masjid sebab dia tak dapat kad jemputan hari ni, tak boleh solat Jumaat. Ada orang nak pergi masjid, dia ada masalah lain. Ala kulli hal, Nabi SAW sebut, kalau buat benda-benda ni, kita dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi pernah disebut pada para sahabat. Nabi kata apa? Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Nabi kata, ni aku nak habaq kat hampa, semua umat aku masuk syurga. Tuan-tuan kalau yang tengok video saya ni, kalau dengar semua masuk syurga, seronok tuan-tuan, seronok. Tengok, dapat duit BPN, rayuh rendah bila nak masuk, hari-hari buka bila nak masuk, diterima, diproses, tak masuk-masuk, pi beratok tengah panas, beratok, bawa maklum, sewa teksi, ambil Grab, pi kono, habis dekat RM500 lah, duit tak boleh ambil lagi. Pasal apa? Seronok nak dapat duit. Kalau tuan-tuan tahu berita yang Nabi habaq, Nabi kata apa? Nabi kata kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umat aku masuk ke dalam syurga kecuali orang yang tak mau. Ada orang tak mau masuk syurga. Tuan-tuan, ada orang tak mau masuk syurga. Sahabat tanya, qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang tak mau masuk syurga yang penuh dengan kenikmatan ni? Maka Nabi SAW bersabda, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taatkan perintah aku, dia akan masuk ke dalam syurga. Wa man asani faqad aba, siapa yang menentang aku, siapa yang lawan aku, yang pertikai agama aku, yang mengubah-ubah agama aku, yang menokok tambah perkara-perkara yang bertentangan dengan kaedah dan asas syariat, orang ini orang yang telah mendustai Nabi SAW, dia akan dihumban ke dalam neraka Allah wal-iyazubillah. Mudah-mudahan kita tidak tergolong di kalangan orang-orang yang sedemikian. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian,
dalam video yang ringkas ini, marilah sama-sama kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon kepada Allah supaya Allah Taala kembalikan keamanan kepada negara kita, dunia kita. Walau Malaysia telah turun dari segi jangkitan COVID-19, tuan-tuan, kota Mekah dan kota Al-Madinah masih tidak dibenarkan untuk kita hadir dan sampai ke sana. Betapa rindunya kita kepada Kaabah, rindunya kita kepada Nabi SAW. Hanya dengan kita beristighfar, kita bertaubat kepada Allah, insya-Allah dengan kita balik kepada Allah, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita dan Allah angkat bala yang sedang diuji kepada umat manusia pada ketika ini. Jadi isu COVID-19 ni tuan-tuan, dia ada dua. Satu bala, satu ujian. Satu bala, satu ujian. Ujian ialah apabila orang yang dapat saja berita COVID-19 yang berlaku dalam negara kita ni, dia makin bertambah iman dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila buka saja masjid, dia orang pertama yang sampai di masjid. Melengung. Kira semalam ni, bila kata di Kedah pakai 19 hari bulan, dah boleh semayang, semalam pakai 12 minit. Dia pergi tunggu dah depan masjid, punya semangat nak semayang subuh. Masya Allah, tabarakallah. Ni orang-orang yang waqalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hati dia cintakan masjid. Jadi hati-hati dengan SOP yang telah dipersetujui oleh pihak kesihatan dan juga para ulama kita. Kita ambil langkah yang baik. Mudah-mudahan kita dapat hindarkan diri kita dan keluarga kita terjebak dengan penyakit yang berbahaya ini. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, bila kena masalah COVID yang melanda dalam negara kita, kita makin dekat dengan Allah. Itu nama dia ujian. Adapun apabila ditimpa musibah COVID-19 dalam negara kita, dalam dunia pada hari ini, orang itu makin jauh daripada Allah. Itu nama dia bala. Lagi kuat COVID, lagi dia tak semayang, lagi dia tak mengaji, lagi dia tak tutup aurat, lagi dia lawan Tuhan, lagi tak baca Quran. Maka bila satu musibah turun, orang yang beriman makin bertambah iman, orang yang kufur makin bertambah kufurnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baliklah kita kepada Allah, wahai anak Adam. Nabi SAW sebut, Nabi sebut dalam satu hadis Nabi SAW, kullu ibni Adam khata'. Semua anak Adam itu melakukan kesilapan. Nabi kata semua anak Adam itu melakukan kesilapan. Wa khairu khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan ialah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada sahabat kita. Terima kasih kepada sahabat kita yang sudi merakamkan video pendek pada kali ini. Minta maaf banyak-banyak kalau ada siapa terasa hati pada muka. Wallahu alam. InsyaAllah mudah-mudahan Allah angkat COVID-19 dan juga penyakit-penyakit yang lain daripada hidup kita. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.